Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bincang tajuk lukisan perpaipan, iaitu tajuk yang berada dalam bab 5 dalam mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal tingkatan 5. Kita akan cuba buat latihan dalam muka surat 67, soalan 8 dan soalan 9. Jadi bila kita nak buat macam kita nak aplikasi, nak melukis kerja pipe, kita kena tahulah beberapa perkara yang perlu kita tahu tentang cara kita nak lukis melengkapkan soalan kerja pipe kita yang biasa dibagi dalam soalan SPM. Jadi untuk hari ini kita permulaan sajalah ya. Okey. Jadi kita baca soalan nombor 8, lukis rajah 4 menunjukkan lukisan perpaipan isometrik mudah. Lukis lukisan perpaipan ortografik bagi rajah tersebut. Jadi daripada lukisan ni dia suruh lukis ortografik. Jadi dia kata yang ini lukisan isometrik. So rajah 4 ni isometrik. Ini merupakan perpaipan isometrik dan disuruh lukis secara lengkap ortografik bagi perpaipan. Jadi ada beberapa perkara yang pelajar kena tahu. Okey, yang pertama sekali kita nak tengok apa beza di antara isometrik dan ortografik. Jadi bila lukis isometrik ini merupakan soalan dia, dan ini merupakan lukisan ortografik perpaipan yang perlu kita lengkapkan. Biasanya kat sini, ini yang perlu dilengkapkan. Okey, jadi kita kena tengok apa yang perkara poin penting yang ada pada lukisan isometrik. Yang ini diberi. Dalam SPM soalan ini diberi. Isometrik diberi, ortografik suruh lengkapkan. Tak tahulah pula. Kalau soalan tu tukar, dia beri ortografik, dia suruh lukis isometrik. Tapi sama je lah. Kalau tahu basic tu, bolehlah kita cuba buat. Okey, tapi soalan yang ni dia bagi isometrik nak lukis dalam ortografik. Okey, pertama, kita kena tengok apa benda perkara pentingnya ni. Pertama kita kena tahu bahawa daripada isometrik ini merupakan pandangan yang boleh kita lihat secara jelas dari segi perjalanan pipe tersebut. Dari segi aras ketinggian dia kita nampak. Aras ketinggian kita nampak. Bagi ortografik, dia hanya menunjukkan pandangan pelan. Pandangan daripada atas. Pandangan pelan kepada aliran pipe. Pandangan pelan kepada aliran pipe. Okey. Jadi, pada lukisan isometrik, kita dah nampak ada sudut 30 darjah kiri dan kanan. Dan satu lagi kita ada tinggi dan rendah. Ni kena tahu dua basic ni dulu. Baru nak lukis. Nanti bila kita nak buat simbol dia senang. Okey, kiri dan kanan. Maksudnya, okey, ini semua 30 darjah ke kanan, 30 darjah ke kiri, 30 darjah ke kanan, okey, 30 darjah ke kiri. Jadi itu ialah 30 darjah kiri dan kanan aliran pipe. Satu lagi ialah tinggi dan rendah. Tengok. Turun, tinggi, rendah. Tinggi, rendah. Rendah, tinggi. Tinggi, rendah. Tinggi, rendah. Tinggi, rendah. Jadi dua perkara ini membantu kita untuk tahu bahawa bila kita pergi 30 darjah kiri atau kanan, dia dalam satu aras. Aras yang sama. Aras ketinggian yang sama pipe tersebut. Jadi hadiah sebenar dia sama je pipe. Satu, okey, belok sini, sama. Belok ke sana, belok sana, belok. Tapi semua aras yang sama. Semuanya aras yang sama. Tapi bila tinggi dan rendah, dia telah berbeza ketinggian. Berbeza aras. Ini perkara penting. Satu dan dua. Okay, dalam lukisan isometrik ni perkara penting. Bila kita nak terjemah dalam pandangan pelan isometrik, dia akan mudahkan awak untuk terjemah lukisan. Okey, sekarang kita nak aplikasi lukisan yang ni. Okey, kita tengok lukisan kita. Kita ada pipe utama kat luar. Kemudian kita ada pipe perkhidmatan. Masuk pipe perkhidmatan. Okey, bila dia pergi kat sini nampak dari segi isometrik dia 30 darjah. 30 darjah ke bawah lah, 30 darjah. Bila 30 darjah bermakna cikgu sebut tadi aras yang sama. So di sini aras sama dan dia akan naik tinggi. Daripada rendah naik tinggi. Okey, ni kedudukan tinggi turun atas. Jadi di sini aras telah berbeza sampai di sini. Ini namanya siku pipe 90 darjah lah, sudut 90 darjah siku pipe. Sini pun siku pipe. Di sini kita akan jumpa kunci pipe. Kita akan jumpa meter air. So pada bila diturun 30 darjah, bila 30 darjah sini makna aras sini sama. Kemudian jumpa kunci pipe, kemudian jumpa
jumpa kunci pipe, ya betul. Jumpa siku pipe dan siku pipe. Dia turun bawah. Kemudian di sini dia aras yang sama. Dia jumpa siku lagi, siku pipe, aras yang sama. Okey, kat sini dia aras berbeza. Naik, dia ada siku pipe, kemudian aras yang sama. Sebab 30 darjah. Sini aras sama. Satu. Aras sama, aras sama, aras sama, aras sama. Di sini saja yang ada perbezaan aras. Daripada sini dengan yang ni beza aras. Yang ini dan ini berbeza aras. Itu kena tahu. Okey. Jadi kita cuba lukis. Bila nak lukis, kita tahu bahawa ini sebenarnya walaupun dia berbelok-belok, tapi sebenarnya bila pandang dari atas, kita melihat dia sebenarnya satu garisan lurus saja. Satu garisan lurus. Jadi bila kita nak lukis, kita lukis dulu dia punya unjuran dia. Jangan tebal. Okey, cikgu nampak tak ni ya? Nipis sangat cikgu buat tak? Nampak sangat? Nipis. Okey, cikgu gelapkan sikit. Lepas itu, sampai kat ujung. Okey. Dia daripada sini ujung, ni ujung. Dia sama je satu garisan lurus. Kemudian sampai di ujung, satu garis lurus lagi ke menuju ke bawah. Sebab kita kena ingat, ini lukisan ni sedang dia melihat daripada pandangan pelan. Okey. Jadi kita akan cuba lukis satu persatu. Okey. Kita tengok di sini aras rendah. Kita tulis merah kot. Sini aras rendah, sini tinggi. Okey, sebab kita ada berbeza aras. Tinggi rendah, nampak daripada sini siku pipe ini, tapi bila pandang dari atas, okey, siku pipe ditunjuk macam tu. Tapi bila kita pandang dari atas, dua siku pipe ini, kita cuma nampak di atas itu, kita cuma nampak satu bulat saja. Kita cuma nampak satu bulat. Dan kita kena tandakan dia. Okay, kita kena tandakan dia. Okey. Yang mana tinggi? Ni tinggi. Yang mana aras rendah? Ya, sebelum masuk sini, datang daripada rendah, naik tinggi. Rendah, tinggi. So, bila tinggi, okey, aliran pipe awak kena masuk dalam. Itu menunjukkan di sini tinggi. Kena masuk dalam. Yang rendah sampai dekat tepi, bulatan saja. Yang rendah sampai tepi, bulatan saja. Itulah cara kita nak membaca, terjemahkan daripada isometrik pergi ke ortografi. Sebab itu di sini nampak dia ada bulat sebagai simbol, dan bulat ni, simbol ni kita kena pakai pelat pencontoh lah, gunakan pelat pencontoh. Okey. Okey, kemudian kita tandakan simbol siku kita, dan kita aliran pipe tersebut masuk. Bila masuk tengah-tengah, itu menunjukkan di sini tinggi, di sini rendah. Macam itulah kalau okey, kita akan jumpa kunci pipe. Seterusnya kunci pipe tak ada masalah, kita buat macam biasa. Okey, kita ada kunci pipe. Kena pakai pelat contoh macam cikgu ni. Okey. Tak boleh gunakan. Okey, saiz dia mesti sama. Mesti kita samakan saiz kita. Okey, sekarang saya pakai pelat yang ni. Oh, yang ini baru lagi dia. Okey. Jadi okey. Cikgu nak tunjuk saja. Kemudian kita akan jumpa meter air. Kita akan jumpa meter air. Okey. Meter air. Pandangan pelan. Dan kita kena hitamkan. Okey, awak kena hitamkan. Hitamkan betul-betul. Okey, kemudian kita buat anak panah. Anak panah ni menunjukkan meter air kita satu hala sahaja, satu arah saja. Dia tak boleh patah belakang balik. Satu arah saja meter air masuk. Okey. Kemudian kita jumpa di sini kunci ni sudah dan. Okey, kita jumpa kunci pipe lagi sekali, dan kita kena lukis lagi sekali. Gunakan saiz yang sama. Gunakan saiz yang sama. Okey. Okey, cikgu tak berapa tepat ni, tak apalah, ya. Awak buat elok-elok. Kemudian di sini kita nak tunjuk lagi sekali. Apa berlaku di sini? Okey, di sini kita ada berbeza aras. Nampak? Ini aras dia sama. Aras dia turun sekarang kepada sambungan menggunakan siku pipe. Ini ialah siku pipe.
Okay, bila pandang dari atas, kita ada 2 siku pipe, kita akan nampak 1 saja. So macam mana kita nak lukis siku pipe? Tengok cikgu lukis. Okey. Okay. Dia walaupun sudut dia 30 darjah, bila 30 darjah 30 darjah, aras dia di sini sama-sama satu aras. Ini pun satu aras, tapi di sini dan ke sini dia ada tinggi dan rendah, dia telah berbeza aras. Okey, lalu apa kita nak lukis? Macam cikgu lukis tadi. Okey, kita ada bulat, kita kena buat simbol bulat. Okey, kita kena buat simbol. Kemudian macam mana kita nak, mana satu yang akan masuk dalam? Okey, kita tahu yang ini bahagian ni tinggi. Dia turun rendah. So aras selepasnya rendah. So bahagian tinggi, yang tinggi ni kita akan masuk dalam. Okey, kita akan masuk dalam. Ini kaedah yang betul. Sini saja ya, jangan lebih. Okey, yang rendah ni sampai kat tepi bulatan. Yang tinggi masuk tengah bulatan, yang rendah masuk tepi bulatan saja. Okey. Jadi kita akan gunakan, tadi kita tak guna bulat lagi ni. Sekarang kita nak guna bulat. Simbol siku pipe kita. Okey. Okey. Kita tengok macam mana yang mana masuk dalam. Okey, kita akan buat. Sebab ini tinggi, ini rendah. Jadi cikgu ni tak adalah kemas sangat Cikgu nak tunjuk je pada awak. Okey. Jadi kita sudah ada, ini pun dan atas dan bawah kita ada 2 siku pipe, kita akan lihat satu saja. Yang membezakan atas di bawah ialah yang masuk dalam ni. Dan masuk dalam, okey, ini menunjukkan tinggi dan ini adalah bahagian yang rendah. Jadi dekat sini setelah dan dia rata terus saja. Kemudian di sini kita ada belok. Belok sebab dia berbeza 30 darjah isometrik, 30 darjah. Bila 30 darjah, makna aras yang sama. Bila aras yang sama, siku pipe kat sini, kita tak payah nak lukis banyak-banyak, tak payah nak buat bulat. Siku pipe di sini biasa saja. Mesti kena lukis. Kalau tak lukis, simbol ni, okey, walaupun garis ni simple aja, tapi awak tak lukis, awak tak dapat markah bagi simbol siku pipe di situ. Okey, ni sampai tepi ya. Sampai tepi dinding. Okey. Kemudian di hujung sini, okey, kita jumpa sekali lagi. Dia dah flow sampai sini, laju sini, sampai di sini, dia akan jumpa sekali lagi. Okey, kat sini rendah, kat sini tinggi. Rendah dan tinggi. So ada bulat di sini. Kemudian selepas itu kita ada kat sini ada kepala pipe. Kita panggil tab. Kepala pipe, tab bulat saja. Okey, so kat sini kita letak satu bulat. Okey, sekarang ni kita nak lukis siku pipe. Selepas tegak, kita jumpa siku pipe. Saiz yang sama bulat ni, saiz yang sama, kita kena follow saiz yang sama tadi. Jangan ambil saiz yang lain. Mana saiz sama tadi, cikgu pernah lupa. Itu dia kot. Okey. So, tengah-tengah. Okey. Sebab cikgu hitam boleh bagi nampak dalam lukisan. Okey, kemudian yang mana yang tinggi? So, yang lepas tinggi sebelum dia adalah rendah. Okey, jadi bila sebelum dia tinggi, maknanya hitam awak tu masuk dekat tempat yang tinggi. So, yang kat sini, dia sampai tepi dinding saja. Okey, sampai yang tinggi sini, daripada atas kita nampak batang pipe tersebut sampai masuk ke tengah. Okey, kalau rendah, dia sampai dinding saja. Okey, kemudian, hujung ni kita buat bulat. Okey, untuk menunjukkan, ini menunjukkan simbol bagi tab. Okey, itu saja untuk soalan nombor 8. Selepas nanti kita akan cuba buat soalan nombor 9. So, mahirlah benda ni. Nanti soalan nombor 9 nanti kita akan jumpa lagi. Macam mana kita nak tengok kaedah yang lebih, ada jumpa simbol-simbol yang lain yang perlu kita lihat dan kita nak tengok macam mana kaedah kita nak bina soalan nombor 9 ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.